Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ini saya bersama dengan tetamu kedua saya dalam podcast Sembang Arif, iaitu IR Nur Hisham bin Mat Yusof. Okay, so tanpa Oh terus ni terus je, kita terus terus je. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jini minal ladzina yanzuruna alkitaba nazratan wahidatan wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yablighuna bihi wa nasta'diduka ma'alam tanihi fardu ilayya inda hajati wa la tusni ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Arif Saya sebenarnya cita-cita saya nak sebenarnya jadi pilot. Okay, hebat tu. Jutra pilot hebat tu. Masa form 1 tu saya balik kampung kat Batam Masyarakat balik pulau. Sepupu saya dia masuk jadi masuk kursus pilot di Australia. Okay. Jadi bila dia balik raya tu kita jumpa apa semua. Jadi tengok dia cakap sembang ni lah pasal pengalaman dia belajar di Australia tu, belajar pilot. Jadi saya pun seronok macam mana kapal terbang nak landing apa semua tu kan. Uish, dahsyat ni apa semua, jadi minat. Jadi kita pun tulislah cita-cita masa dekat diary kan, tulis kata nak jadi pilot. Masa tu umur Masa tu berapa? form 13 14 macam tu. Okay. Bila masuk form 5 saya ambil tuition math. Sebab nak ambil SPM. Jadi saya pergi tuition tu dengan Cikgu Mat. Lepas tu saya suka pembezaan DYDX dalam matematik tu kan, equation DYDX tu. Dalam dia mengajar tu dia cakap kalau pandai ni boleh buat jambatan. Jadi saya tanya Cikgu Mat tu, kalau nak ambil kursus apa nanti bila lepas SPM kat universiti ke apa kan, nak ambil kursus apa? Jadi dia kata ambil civil engineering, kejuruterawam. Rupanya Cikgu Mat ni asal engineer. Okay. Tapi dia tak nak jadi engineer. Dia belajar kat USM ke tak silap saya. Lepas tu dia jadi cikgu tuition. Mungkin pressure life engineer kan. Okay. Habis SPM, apply semua universiti tak dapat. Lepas tu saya pergi sini dekat Politek. Kata ni last year ada orang kawan-kawan satu sekolah tu. Dia kata jom kita pergi try Politeknik kat Jitra, Polimas. Lepas tu pergi lah, naik bas apa semua. Pergi sana 3 orang. Lepas tu ambil borang apa semua, balik isi, hantar. Tengok dapat. Saya sedih nak pergi. Sebab saya duk target pergi universiti. Degree. Degree. So poli sijil lah. Okay. Tapi dia tulis saya ambil lah kejuruterawam. Dia tulis kejuruterawam pembinaan. Dengan hati kecewa pergi jugalah daftar. Pergi sana daftar, masuk 2 tahun sana. Masa tu belum tabligh lagi? Belum berjanggut, belum apa lagi? Tabligh masa tu saya pergi umur 13. Oh, umur 13 dah start ni? Saya, abang saya yang ajak. Masa 12 tu abang saya ajak. Dia mimpi, abang saya mimpi. Dia mimpi, dia kata dekat saya, Syam, jom ke syurga. Tu. Kita orang, dia kata dua-dua ni, cuk. Lepas tu dia bangun pada tidur. Lepas tu start situ, abang saya dapat tashkil. Maksud dapat dia pergi masjid petang dekat maghrib kot. Dia pergi tu dekat Masjid Pekan Sungai Petani. Dia pergi situ dan semata-mata nak pergi tengok wayang. Jadi dia singgah semayang dekat Masjid Abdul Rahman tu depan Sekolah Menengah Kejori. Dia pergi semayang tu, ada orang tabligh kat situ. Orang tabligh itu ajak kata, jom dengar macam bayan lah kan. Lepas tu bila tashkil lah, sedia tak? Abang saya kata bangun. Boleh saya sedia. Tapi saya nak pergi tengok wayang tu. Dia kata okey minggu depan saya sedia. Minggu depan dia datang keluar 3 hari. Depan masjid tu dekat Jalan Ski tu ada panggung yang Kapitol. Sekarang tak ada lah pergi Kapitol tu. Sepanjang dekat situ lah. Habis tu habis sijil saya apply kerja buat construction site supervision. Supervision di masa tu UiTM Merbuk baru nak bina. Saya pergi kerja kat situ sebulan. Lepas tu tak sampai sebulan saya ada keluar iklan dekat Politek sambung boleh buat diploma. Jadi saya apply lagi. Apply dapat. Itu setahun. Diploma kejuruterawam juga. Di mana? Di Politek Jitra juga, Polimas. Dan dekan ataupun ketua jabatan di Politek atau ketua jabatan kejuruterawam, nama dia Encik Azmi nama dia. Dia orang tabligh. Saya pernah keluar lah 3 hari dengan dia dekat Jitra. Maknanya
sepanjang poli, sijil, ni masih Tak keluar tak on off tak tak aktif konsisten tak lah. aktif. Lepas habis diploma, saya apply apa tu daripada Sungai Petani tu, saya apply tengok ada kerja kosong kan. Dulu kan kita pakai surat khabar kan. Saya tengok ada satu surat khabar tu, tengok pergi lah telefon. Telefon dia kata ada kosong. Saya pun ambil tiket bas pergi lah. Pergi dapat Di Kedah kah? yang tu dekat Gombak. Oh, KL. Bumi Highway. First time keluar pada Kedah ni? First time. Okay. Bumi Sebagai apa Highway, tu? Sebagai site supervisor kat sebab Okay. saya diploma. Okay. Site supervisor, kerja kat situ apa semua. Lepas tu tengok iklan dekat surat khabar ada kemasukan pengajian sambung belajar di UiTM untuk ijazah. Shah Alam. Shah Alam. Jadi dia itu 2 tahun setengah. Okay. So lepas tu lepas habis belajar? Dah degree. Okay. Habis dia belajar tu, abang saya call. Dia kata, jom kerja dengan tempat abang saya Nasrun yang tabligh yang ajak saya tu, nama Nasrun. Nasrun. Engineer juga dia? Tak, dia draftman. Sekarang dia tengah keluar 4 bulan di Mexico sekarang ni. Lepas tu saya kata dekat tempat office tu ada buat jambatan tak? Dia kata ada. Okey, cantik. Saya pun kata okey lah. Lepas tu bos dia kata, bos abang saya kata okey datang my office interview esok tu. Masa tu saya dekat Puchong. Malam tu saya istiqarah, saya mimpi. Bulan besar. Cahaya bulan. Belakang background tu gelap, tapi lepas tu bulan cahaya. Depan bulan tu muka orang, tapi gelap. Muka orang tu gelap. Esok tu pergi interview dekat Setapak, Taman Sri Rampai. Pergi. Saya masuk. Bos abang saya tu, nama Haji Ibrahim. Masuk tu saya tengok, sebiji macam dalam mimpi. Dia punya rupa, bentuk, dia punya rambut, dia punya ni apa semua, sebiji. Dia tanya saya soalan. Saya tak boleh jawab pun. Tak apalah. Malam tu kah, esok tu, abang saya call, kata dapat kerja. Bila masuk, dekat office tu, bridge ataupun jambatan, tak ada pun. Orang tu orang yang pakar jambatan tu, orang Iraq, nama Hashim. Dia dah berhenti lah. Dia pergi company lain. Jadi saya punya cita-cita nak belajar jambatan tu tak ada masa tu. Tapi tak apa, sebenarnya Allah nak bagi benda lain. Kat syarikat tu, daripada floor bawah sampai floor atas, semua berjanggut, kebanyakan semua berjanggut. Oh, tabligh. Yang tabligh semua. Nama tu syarikat SSM. Bukan SSM buat daftar kan, tapi syarikat nama SSM. Jadi kita orang panggil, dia stand for Shan, Suzali dengan Ibrahim. Dia panggil Yem kan. Saya dah start kerja. Saya pindah lah rumah dekat Setapak Jaya tu, dekat Setapak tu, dekat dengan office lah, dekat situ. Dan rumah yang sewa yang abang saya recommend tu duduk tu, semua geng tabligh lah. Okay. Jadi saya dah nampak lah, patut belakang mimpi tu belakang tu bulan, semua pakat geng-geng tabligh kan. Satu malam tu, ada kawan saya tu, dia balik lewat. Jadi dia balik lewat, dia tu tidur atas bilik saya yang atas tu. Mak oi, pukul 1 pagi tu saya nampak, dia tidur sebelah saya. Pukul 1 pagi tu, nampak jembalang berdiri. Ni tingkap rumah saya tu, ada tingkap. Masa tu hujan, bila dia petir kan, nampak macam mata bengkang macam tu kan. Alamak. Lepas tu saya ambil selimut tutup lah. Lepas tu saya buka kan, dia tengok saya macam tu. Dia macam pandang macam tu kan, Alamak. Lepas tu saya tutup, saya buka balik. Dia dah turun lah. Macam juan ke apa, dia dah turun lah kan. Saya tutup balik, dia main dekat dengan saya. Saya tutup, tak buka-buka sampai subuh. Subuh azan saya buka, tengok dia tak ada. Mandi-mandi apa semua, pergi sembahyang subuh. Saya dah start kerja. Lepas tu saya nak kahwin lah kan. Saya cakap mak nak kahwin. Kata okey tak apa, mak cari. Okey, mak cari kawan satu sekolah mak. Masa ni umur apa dah nak kahwin ni? 25 masuk 26 lah. Saya cakap dengan mak saya, okey. Mak pun cari. Kita okey balik main tengok. Lepas tu balik main tengok. Bapak mentua tu, bapak perempuan ni, kata boleh, macam setujulah. Tapi syarat dia setahun. Tunang. Okay. Allah, saya tak nak setahun, tapi sebab mak saya yang carikan apa semua. Kawan dia ke? Kawan satu sekolah masa darjah 6 dulu. Jadi kawan baik lah. Jadi saya pun tak apalah, ikutlah. Jadi tak apa. Lepas tu, sebulan lepas tu, saya cakap kat mak saya sebab mak saya pandai buat kereta, tapi kereta ada masalah apa semua. Jadi saya nak beli kereta kat mak saya dengan gaji yang kedua tu. Saya nak beli kereta kat mak saya.
Lepas tu mak saya kata, ada yang bapak mentua tu, yang bapak tunang Bakal ni, ni. yang bakal tu, dia nak jual kereta kancil. Saya ingat lagi nombor plate dia PDR 4893. Jadi dia kata nak jual kereta kancil. Boleh lah. Lepas tu pergi balik Sungai Tani, uruskan apa semua, saya bagi kereta kancil tu kat mak saya. Minta saya silah. Bapak masa tu ada lagi? Dah. Saya umur 3 tahun bapak saya dah meninggal lah. Patutlah. Itu cerita mak kan. Bapak dah meninggal. Bapak dah meninggal lah. Okay, Umur saya 3 tahun. Dia mengajar cikgu sekolah pekak. Okay. Sekolah ni lah bahasa isyarat apa semua tu kan. Pada satu hari Rabu balik pada kerja, jadi ada satu dispatch saya ni dia hafiz Quran. Jadi dia datang kat rumah sewa kami ni, rumah bujang. Dia kata, siapa nak ikut pergi markas, ada mesyuarat Rabu. Saya tak pernah tahu benda-benda tablik istilah-istilah apa semua kan. Dia ajak. Saya dalam bilik ayam masa tu, dalam tandas tu tengah mandi, saya dengar. Tak baguslah kita cakap dalam tandas kan. Tapi saya punya excited tu. Kata, saya nak ikut. Ustaz, tunggu, saya nak ikut. Okey, saya tunggu. Sebab semua orang ni tak nak pergi. Saya pun siap-siap tu. Saya pergi naik motor dengan dia. Sampai sana, lepas tu sembahyang maghrib. Lepas maghrib tu, dulu mesyuarat kat atas. Jadi bila naik kat atas tu, lepas tu dia orang minta siapa halkah mana, kawasan mana yang sedia nak hantar cuti sekolah ni Jumaat. Daripada mana. Lepas tu ramai yang halkah kawasan-kawasan bagi nama. 3 orang, 4 orang, 1 orang, 2 orang. Daripada Sabah Bernam, daripada Sekincan, daripada Ceras, BTR, daripada Serdang. Banyaklah bagi nama. Tapi setapak masa tu tak ada. Alamak, saya sedih lah. Saya kata kat Ustaz Nazirin, Ustaz, macam mana ni setapak dengar kata Jos semangat kan. Mana ni tak bagi nama pun. Dia macam ni lah. Saya balik tu saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur. Tak tahu Allah bagi campak kerisauan tu. Pelik dengar cerita macam tu ya, dengar laporan macam tu kan. Ini apa semua bagi nama, bagi azam apa semua. Tapi dekat halkah saya tak ada orang bagi nama. Jadi saya rasa sedih macam tu. Sebab mungkin, inilah saya punya pendapat, mungkin sebab saya bagi hadiah kat mak saya tu, Allah nak bagi satu nilai, sesuatu benda iaitu agama. Jadi saya tak boleh tidur. Lepas tu saya esok tu saya cakap dengan abang saya nak keluar 4 bulan. Saya tak pernah keluar 4 bulan. Saya tak pernah keluar 40 hari. Saya keluar 3 hari. Tapi itu pun dah lama dah 3 hari. Kan? Lepas tu saya tulis surat minta cuti dengan bos. Bos Haji Ibrahim tu, dia buang saya punya cuti. Masa tu baru kerja lagi. Baru kerja. Lepas tu nak keluar 4. Lepas tu nak dia kata 4 bulan pula. Lepas tu dia cakap apa? Hang baru bulan lepas pun tak keluar 3 hari. Nak keluar 4 bulan. Nak ambil cuti tak lulus. Lepas tu pergi macam tafakut 4 bulan kan. Pergi interview dekat Seri Petaling tu, dia panggil tafakut. Isi borang apa semua. Masa isi borang tu ada satu jemaah tashkil, yang ni orang yang nak bentuk jemaah kan. Nama dia Haji Zul. Haji Zul datang, kamu tu yang kawan satu kelas, satu roommate dengan Nur Azizi. Saya satu rumah dengan Nur Azizi. Nur Azizi ni kami panggil dia Cik Otot. Satu kelas dengan saya, satu roommate pula. Lepas tu dia orang selalu orang tablik dekat Shah Alam tu, datang attack kawan saya ni, Cik Otot ni, Azizi ni. Tapi saya selalu dengar apa semua. Jadi dia orang kenal saya. Tapi dia orang tak attack saya. Kelas mana ni? Masa dekat UiTM. Nak ajak keluar 4 bulan. Dia carikan dia Azizi ni. Orang tablik ni dekat pelajar-pelajar. Dia tak tengok ustaz lah. Dia tak tengok saya. Dia tengok Azizi ni mungkin ada potensi lebih sikit lah. nak keluar 4 bulan sebab nak grad dah. Bila grad dia orang kebanyakan semua keluar 4 bulan lah, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi dia orang tak target saya. Tapi dia orang terkejut. Yang keluar saya, bukannya Nur Azizi tu. Dia kata, saya target kawan kamu tu. Kamu pula serah diri kat saya. Si Haji Zul tu cakap. Bila tu jumpa syura atau tengah-tengah dia kata okey, lulus, boleh keluar. Tapi dengan syarat kena keluar 10 hari dulu. Lepas tu balik dah okey dah apa semua. Okey. Saya tengah semangat ni, tengah joss ni. Tengah semangat. Balik je kerja, tiap-tiap hari balik kerja. Pergi rumah orang, pergi dakwah. Semangat. Dengan grup lah. Tak. Dia orang tak balik lagi. Dia orang lepas maghrib baru nak datang. Rumah saya dekat dengan pejabat. Balik-balik, mandi-mandi, terus pakai jubah, pakai kurta apa semua. Pergi rumah ke rumah. Lepas tu balik lepas maghrib tu,
Orang-orang rakan susah marah saya. Dia kata hang ni apa semua, kena taruh saya. Jadi salah saya kan. Tapi sebenarnya Allah nak buat apa? Saya masa lepas kena taruh tu, sembahyang isyak saya menangis. Nangis kan. Jadi kita kalau dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fiqah, khusyuk adalah bukan menangis. Khusyuk dah kita hayati bacaan-bacaan apa semua tu kan. Ihtisab apa semua tu. Bukannya kita menangis ingat dosa kita, tu kan khusyuk. Saya menangis. Okey, tak apa. Malam tu saya mimpi. Habis main syak tu, balik rumah apa semua tu, sebab kena taruh tu, dia memang kau memang pedas yang kena kan. Malam tu saya mimpi. Saya baru keluar mimpi, saya buka buku ASB 2,500. Nak pergi sana masa tu 2,500 dah cukup lah. Lepas tu saya jumpa kawan saya dalam mimpi, nama Zaidi. Zaidi tu satu rumah bujang dengan kami. Zaidi tu pun datang dalam mimpi saya, dia kata, aku dapat duit banyak. Jom okey kita pergi sama-sama pergi India, Pakistan, Bangladesh. Jadi bila berjalan tu dalam mimpi tu, saya jalan dengan Zaidi, jalan-jalan seolah-olah nak masuk airport. Bila masuk airport, terus masuk langkah terbang. Bila masuk langkah terbang, saya dengan Zaidi tu duduk macam ni lah kan, duduk macam ni atas seat. Lepas tu dia terbang macam ni, naik atas. Lepas tu tiba-tiba saya terpelanting masuk dalam bas. Dia punya twist dia tu masuk dalam bas pula. Lepas tu bas tu dalam bas tu saya kena ombak datang pusing, ombak tu tibai bas yang saya duduk dalam tu. Dalam bas tu ramai orang. Berdua saja ke dengan Zaidi? Zaidi dah hilang lah. Ustaz je seorang-seorang dalam bas sekarang tu? Ni saya seorang-seorang. Driver pun tak ada? Driver dah. Tapi dalam tu semua orang Arab. Tiba-tiba dia dah surut dah. Dia dah surut, dia jalan berhenti. Lepas tu dah ada simpang 3-nya tu. Dia berhenti kat simpang 3 tu. Lepas tu dekat ujung simpang 3 tu, ombak tu masih jalan. Tapi ombak tu dia slow. Lepas tu masa saya nak turun tu, konduktor yang driver bas tu kan, dia pakai topi tau. Dia angkat topi. Dia macam bagi selamat jalan lah gitu. Selamat je, respect ke apa, tak tahu lah. Jadi dia angkat tu, lepas tu saya pun turun, saya nak hilang bas tu. Lepas tu saya jalan-jalan lagi, ada sebuah rumah tu ada banyak, ada jendela ataupun tingkap-tingkap yang macam buka macam tu tau. Jadi bila dia buka je tingkap tu, bila saya datang dekat rumah tu, pintu terbuka, jendela tu terbuka. Bila buka ada satu perempuan dia keluar. Perempuan tu yang saya nampak tu, tapi tak nampak muka. Nampak perwatakan wanita. Dia siram pokok bawah tu. Pokok tu keluar bunga warna putih. Lepas tu terus jaga. Tu saya pergi kerja. Saya minum pagi dengan abang saya, Nasrul tu. Dia kata, sah. Keluar lepas ni. 2,500 tu. Kat SB tu, duit tu yang Syam akan pergi sana nanti. Tu perempuan tu. Balik kahwin dia kata. Wow. Apply lagi sekali lagi dapat cuti tambah gaji. Okay. Balik masuk kerja balik lah. Sebelum nak pergi tu, saya cakap dekat tunang saya tu, tak payah telefon lah sebab abang nak pergi India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan. Balik nanti baru boleh call. Bila Allah pilih pergi India, Pakistan, Bangladesh, pergi. Saya cerita dekat Pakistan ni, saya ikut jemaah jalan kaki. Sampai 18 hari, jemaah jalan kaki tu 18 hari. Saya sampai daripada Rewin tu, Pakistan Rewin tu, pergi kat tempat tu memang jauh lah. Saya 3 orang. Saya dengan orang Malaysia seorang. Nama siapa saya tak ingat. Satu lagi orang tempatan Pakistan. Tapi dia bukan tempat tu lah, tapi dia kawasan daerah lain lah. Saya tak tahu dia Lahore ke mana ke, tak tahu lah. Jadi dia teman kami, sebab dia pandai bahasa Inggeris kan. Dia teman kami pergi ke road jemaah jalan kaki. Jemaah jalan kaki dekat tempat yang kami pergi tu dah ada jemaah setahun. Jadi kita nak pergi attest dengan jemaah tu. Jadi kami tumpang sebab kami 18 hari saja. Kan dia boleh kita keluar dekat Pakistan tu, kita boleh pilih lah. Kita pergi kat markas dah dekat Rewin tu. Masa tu lah kita cakap kat dia, kita nak ambil 20 hari, 18 hari. Lepas tu kita balik, kita keluar lagi. Banyak lah dia punya perjalanan tu nak sampai sana. Bila kita sampai sana, tiba-tiba dekat masjid tu, penuh orang dalam masjid tu keluar. Dia keluar salam dengan kami. Jadi sampai-sampai tu, semua orang kampung terkejut dengan kedatangan kami. Dia terus salam. Ramai jadi macam YB lah. Dia tengok ada orang luar datang tempat tu. Sebab masa lepas asar tu, jemaah jalan kaki setahun tu, dia telah bagi bayan. Dia kata sekarang ini
jemaah daripada Pakistan telah pergi ke seluruh dunia dan jemaah seluruh dunia telah datang ke Pakistan. Orang kampung kat situ tak percaya. Dia kata mana ada orang seluruh dunia nak datang ke Pakistan. Dia orang condemn habis semua dekat jemaah jalan kaki tu. Tiba-tiba orang Malaysia datang. Tu yang dia orang terkejut tu. Di Pakistan walaupun dah berpuluh-puluh tahun masa tu berjalan dakwah, tetapi ada setengah-setengah tempat belum sampai lagi. Satu malam dekat satu masjid tu ada satu macam ustaz tu dia tak suka tabligh. Dia hentam dekat jemaah Pakistan tu. Dia orang Pakistan. Dia hentam, dia cakap Urdu. Dia hentam kitab Fadail Maulana Zakaria. Hadrat Maulana Zakaria yang karang kitab ni susun Fadilat Amal tu kan. Al-Quran, Fadilat solat, Fadilat zikir apa semua tu. Dia hentam-hentam. Jadi masa tu saya boleh faham sikit Urdu. Dia orang tak puas hati, yang jemaah saya yang jalan kaki ni tak puas hati. Dia nak, masa tu sembang dekat luar tau, luar masjid. Tak puas hati. Dia kata, okey tunggu sini, ustaz tunggu sini. Dia orang pergi nak ambil kitab Fadilat Amal dalam masjid. Jadi semua pakat pergi. Tinggal saya dengan ustaz yang hentam tu. Saya pergi, saya tarik dah. Saya nak belasah dah. Elok-elok saya nak belasah, dia kata, kamu kata Maulana Zakaria. Saya cakap macam tu. Kamu kata Maulana Zakaria macam ni. Saya cakap Melayu. Kan. Lepas tu saya nak hentam lah. Nasib baik jemaah pedal tu, jemaah jalan kaki tu datang tahan saya. Kalau tidak tu saya tak tahu lah apa jadi kan. Lepas tu dia tahu. Lepas tu dia cakap orang putih. Okay, why cik. Macam si ustaz ni kan. Mungkin sebab saya sanjung sangat apa tu orang kata Maulana Zakaria tu, defend Maulana Zakaria tu, meraihkan, menghormati Maulana Zakaria tu. Mungkin salah satu tu mungkin Allah bagi campak nak belajar agama ke apa kan. Mungkin itu salah satu sebab, saya tak tahulah. Itu pengalaman di Pakistan. Masa tahun 2001 tu juga Afghanistan lawan dengan Amerika. Okay. Jadi Amerika akan landing dekat Pakistan. Dia punya tentera dia landing kat situ. Lepas tu dia akan masuk Afghanistan. Semua luar negara masa tu ada ijtima' Rewin di Pakistan. November tak silap saya. Lepas tu seluruh negara, seluruh dunia tak boleh masuk ke Pakistan masa tu. Haji Abdul Wasab, iaitu dulu dia orang tanggungjawab di Rewin masa tu. Dia kata semua yang ada dekat Rewin ni jangan balik. Semua yang foreigner, orang-orang Malaysia, orang UK ke, orang mana-mana ke, jangan balik. Tunggu sampai ijtima', sebab orang luar tak boleh masuk. Yang saya punya extend tu sampai 2 bulan lebih. Orang lain semua 4 bulan. Saya total jadi dekat 5 bulan. Saya punya perjalanan duduk dekat sana, India, di benua India lah kan, India, Pakistan, Bangladesh tu. Saya 2 bulan lebih. Sampai mak saya risau lah saya tak balik tu, nak telefon Perdana Menteri suruh hantar helikopter kan. Ni kan punya risau mak saya dekat saya masa tu. Sebab masa tu berlaku perang dekat Afghan. Direct tu. Lepas tu saya jumpa ustaz-ustaz yang ni. Saya aktif lah dengan ustaz-ustaz yang uruskan ijtima' tu kan. Saya uruskan. Lepas tu saya dah sembang dengan satu ustaz tu. Dia kata kalau nak belajar agama, dia kata kena tengok 2 perkara. Satu apa dia? Satu tempat, satu dia ustaz. Maksud dia ustaz yang mengajar tu, dia fikrah dia macam mana. Kena tengok. Jadi untuk orang yang akan datang, orang yang kita tak tahu siapa, tempat mana kita nak hantar, dengan ustaz mana kita nak pergi belajar, kena tengok 2 perkara ni, iaitu ustaz, tengok dia fikrah apa. Takut dia selain daripada ahli sunnah wal jemaah. Jadi kena tengok dia ni fikrah macam mana. Lepas tu tempat. Okey, tempat macam kita kata, tempat tak kisahlah tempat mana, jadi janji tempat ustaz tu bagus, ustaz tu bagus. Memang betul. Ada kawan saya, dia pergi belajar dekat Thailand. Ustaz tu dah bagus dah semua tu. Tetapi laluan dia daripada madrasah tu nak pergi ke nak balik ke, kata laluan nak balik ke Malaysia kan, ataupun laluan nak pergi Pekan, nak beli barang ke apa. Laluan jalan tu, kiri kanan tu tempat pelacuran. Okay. Jadi kita kena tengok, sebab kita pun bukannya sempurna kan, apa semua iman, amal apa semua hancur kan. Jadi kita kena tengok 2 perkara tu. Tempat belajar dengan ustaz mana yang ajar kita fikrah tu. Okey, balik IPB, dah habis semua daripada Malaysia, daripada India, Pakistan, Bangladesh. Saya balik Malaysia, mak saya kata bapa yang tunang tu minta putus. Saya kata tak apalah, masa tu tengah semangat agama apa semua. Tak apalah, tak kisahlah kan, dia putus-putus lah kan. Dia tolak sebab agama.
anak dia tak kahwin-kahwin selama berbelas tahun. Selepas bapa tunang tu meninggal, barulah kahwin. Tak silap saya lah. Satu kes, kawan saya Ustaz Naziri yang dispatch tu sekarang mengajar dekat ni kan, ngaji masjid apa semua. Dia cerita juga, dia kata ada satu orang tabligh tu, dia keluar 4 bulan. Lepas tu dia balik, dia masuk Minang satu hafizah. Perempuan tu reject, tak nak dia. Sebab dia bukan hafizah, dia bukan hafal Quran, hafiz Quran ke, alim ke apa, dia orang biasa je. Tapi dia minat agama, dia pergi keluar tabligh apa semua, ikut tabligh, jemaah tabligh. Lepas tu bila dia masuk Minang, perempuan tu reject dia. Tak kisahlah kan. Kemudian selepas beberapa ketika, lelaki ni naik motor accident, mati. Tapi mati meninggal. Kemudian selepas beberapa ketika ada orang masuk Minang. Dia kata saya tak boleh nak terima. Dia kata kenapa? Lelaki yang saya reject tu tiap-tiap malam datang dalam mimpi saya. Semua kan aturan Allah kan. Ada hikmah lah. Ada hikmah. Satu, kalau kita fikir mungkin tak sekufu kot. Kalau dia nak kahwin dengan orang tabligh ni, dia kena macam-macam pengorbanan, tak macam wanita biasa dekat luar tu. Mungkin dia tak boleh bawa benda tu kot, nanti tak tahu. Maknanya dia kena uruskan rumah tangga sendiri. Walaupun kita mungkin dah tinggal duit, kita mungkin dah ada ni boleh minta tolong, ni nama-nama kawan yang boleh minta tolong apa semua. Kita dah sedia semua, dah tinggal lah. Apa saja yang keperluan yang diperlukan semasa dekat Malaysia. Tak semua orang boleh jadi macam tu. Maknanya maksudnya Allah pilih benda tu. Allah pilih, dia ni je boleh kahwin ni. Abang saya kata, nak kahwin tak? Oh nak. Abang saya recommend kawan dia. Maksud dia kawan tu ada anak perempuan. Saya pun pergi tengok. Okey, saya kata okey lah. Lepas tu saya cakap dengan mak saya, mak mak main nanti minggu depan ke bila ke, main tengok nak masuk Minang. Mak saya kata, baru putus terus dah ada calon. Berapa lama tempoh putus tak dengan? Tak sampai sebulan. Tak sampai berapa minggu kan. Tak sampai. Jadi dah ada calon lain dah ada calon. Kita tu anak abang apa ni yang recommend. Orang Kedah ke? Tak, orang ni lah. Orang KL lah. Mak saya pun datang masuk. Inilah bagi tunang, tempoh tunang tu sebulan. Tunang terus sebulan lepas tu masuk kahwin. Mungkin satulah yang saya nampak sebab kawan abang tu tabligh juga kan. Jadi anak dia dah tengok bapak dia macam mana. Itu kahwin okey. 2003. Masa tu umur kahwin 26 lebih kurang 26 tapi tak pasal 26 ke. Okey. Lepas tu 20 isteri umur apa? Beza berapa tahun? 7 tahun beza. Oi, mudanya. Tadi potong tadi 2003 2003 tu. Okey. Apa ada saya pergi mesyuarat dekat Seri Petaling. Tiba-tiba ada ramai orang syura masa tu, orang minta laporan. Siapa yang baru balik daripada luar negara, beri laporan. Lepas tu orang tu berkata saya baru balik daripada Somalia. Dia orang dagangkan agama, macam-macam lah. Lepas tu satu orang tu bangun, pakcik tu bangun, dia saya baru balik daripada Albania. Orang ni dia orang kata dia orang Islam tapi dia tak tahu mengucap. Dia satu saya jumpa orang tu orang Islam, dia kata dia orang Islam tapi dia tak tahu baca Quran. Lepas tu dia suruh baca, dia kata Fatihah dia kata. Jadi saya terkejut lah. Ada orang macam ni ya. Mengaku Islam tapi tak tahu apa kan. Lepas dah habis dengar laporan tu, lepas tu syura tu cakap, okey siapa sekarang sedia nak hantar jemaah? Okey nak bentuk jemaah pergi keluar negara 4 bulan. Lepas tu ramai orang bangun. Bila bangun tu tunai sekarang. Jadi saya pun bagi nama. Siapa yang bagi nama tu keluar ke bahagian kat ruang masjid tu. Okey, isi borang. Jadi isi borang apa semua. Lepas tu saya jumpa Ustaz Abdullah Hizli apa semua. Dia bagi semangat lah kan. Dia kata Wan Ilyas Kandalawi rahimahullah ta'ala beritahu, campak saja nyok buah kelapa tu ke dalam laut, dia akan sampai ke mana-mana. Jadi kita jadi macam tu lah. Hantar je, tak tahu kita pergi ke mana kan. Jadi saya pun semangat lah kan. 2003 tu, bulan 5 bulan 5 tu, saya pun datang keluar untuk 4 bulan pergi ke Albania. Jadi perjalanan pergi ke Albania tu, saya sampai sana tu 6 orang saya jumpa tak mengaku Islam. Dia kata T Musliman. Dia kata apa-apa. Depo tu dia iyalah. Kalau yok dia angguk. Itu maksud dia tak. T Musliman dia kata apa. Kalimah perti dia kata tahu mengucap tak? Dia kata tak tahu mengucap. Lepas tu kawan saya Nasir tu orang Albania tu ajar mengucap lah. Tahti bashki la ilaha illallah. Ucaplah sama-sama saya. Asyhadu la ilaha illallah.
Tapi kalau ikut dalam fiqah kita nak ajar mengucap, kalau orang yang nak masuk Islam, dia kena sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak boleh ada gap. Kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, lepas tu kita biar kosong. Oh ni lah menangis-nangis apa semua. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh. Dia tak boleh ada gap. Dia kena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang saya cerita ni dekat kawasan selatan. Saya sampai dekat Tirana, ibu negara. Lepas tu turun airport. Lepas tu turun ke Sarande. Lepas tu kita pergi duduk kat Tirana dulu. Okay. Duduk dekat macam dulu ada markas, tapi markas tumpang lah dulu. Markas tu bukan formal macam dekat Siptaling tu. Maksudnya ada orang Albania yang tabligh. Orang Albania sendiri. Dia kisah dia masa 19 berapa sebelum kemerdekaan tu, sebelum komunis jatuh tu, jemaah tabligh daripada Pakistan datang untuk 2 minggu tak silap saya. Dia punya syarat dia, orang Pakistan nak hantar tu, jemaah tu mesti kena potong janggut, pakai baju biasa. Komunis. Enver Hoxha tu, dia punya presiden dia tu, dia kepala dia tu, dia tak boleh mengamalkan agama Islam, agama Kristian, semua tak boleh. Tak beragama lah, etis lah. Dia etis. Dia mengisytiharkan dalam dunia yang pertama, negara pertama yang etis. Jadi dia yang mengharamkan jubah, janggut semua dia tak boleh, dan perempuan kena potong rambut jadi macam lelaki. Dia punya straight masa tu lah. Jadi bila orang Pakistan ni datang, jadi nak ajak ni apa semua kan, dia terpaksa duduk macam ni lah, sebelah-sebelah. Duduk sebelah-sebelah, macam Arif duduk sebelah, saya duduk sebelah. Tapi cakap pandang sana lah, bukan pandang macam ni. Duduk sebelah-sebelah apa, kawan dia ke? Ada orang Albania, ni orang Pakistan. Okey, tak boleh tengok muka dia. Tak boleh tengok macam ni. Sebab? Ada spy. Dia ada spy, ada polis spy. Oh, nanti tiba-tiba ni orang Albania ni kena tangkap, dia pun kena tangkap. Habis 2 minggu, balik selepas sebulan kot, Albania jatuh. Albania jatuh. Lepas tu jemaah 1 tahun daripada Pakistan datang ke Albania. Masa tu boleh masuk. Dia orang jalan kaki daripada utara sampai selatan, tidur di bawah bunker tu, dan di bawah jambatan. Sebab kebanyakan masjid kena roboh sebab Enver Hoxha yang ketua presiden Albania tu, dia hancurkan kebanyakan masjid apa semua. Ada satu dekat Konispol, saya pergi Gunung Konispol, ada 7 masjid. Habis dia hancurkan 7 masjid, 6 masjid tu tinggal 1 masjid lah. Dan siapa yang sembahyang tarawih dekat rumah tu pun kena hancur lah. Dan siapa yang puasa kena masuk penjara. Dan dia punya umpan dia bagi macam benda makanan ke apa semua, suruh makan. Kalau tak makan kena masuk penjara lah. Kisah ni sama dengan Andalusia punya kisah agak semua ni. Ada mirip-mirip lah, Turki kan. Masa Atatürk semua kan. Macam gini jugalah. Saya tak bawa tak bawa seluar sangat. Saya tak bawa seluar. Saya pakai kain pelikat je. Jadi si Nasir ni, orang Albania tu, marah dekat saya. Dia kata jangan keluar. Jangan keluar rumah. Jangan keluar masjid. Jangan keluar masjid. Dia kata jangan masjid. Lepas tu si siapa? Si Amir Jemaah, Mesab, dia kata kenapa tak boleh keluar kita? Di sini perempuan kalau tengok lelaki pakai kain pelikat, dia ingat kita nak bersama. Tapi tempat situ je. Ada tempat-tempat lain mungkin dia tak kisah sangat, tapi sebab mungkin ada setengah tempat tu mungkin dia kuat dia punya adat dia tu. Itu yang saya tak boleh keluar kat tempat tu. Bila ada seluar, okey boleh. Dekat satu tempat nama Prenyes. Okey, Prenyes tu. Zaman komunis tu, zaman pemerintahan komunis, dia orang keluarkan lelaki sebelah ni macam jalan kan. Lelaki sebelah sini, perempuan kumpul sebelah sini. Lepas tu kumpul, lepas tu perempuan-perempuan semua dia koyak semua, jadikan skirt. Yang pakai dulu dia orang pakai nikah, pakai nak etis kan. Jadi dia suruh perempuan semua tanggalkan di semua skirt apa semua, jadikan skirt, jalan. Daripada lepas sampai ke 2 malam. Ya Allah. Apa benda tu? Apa buat macam tu supaya ada attraction lah. Komunis dah jatuh. Dah merdeka.
1992 tu, Deka apa semua. Jadi budaya lepak kat luar tu masih ada sampai sekarang. Tetapi buat macam tu dah tak ada lah. Cuma dia pergi apa tu? Duduk kat padang permainan, Macam piknik lah. main catur, Okay. main apa bola, sembang-sembang kat kedai kopi. Saya kata dekat kawan saya nama Ibrahim. Ibrahim orang tempatan situ, Perenyes situ. Saya kata Ibrahim, jom kita pergi apa? Rumah ke rumah kan. Ziarah rumah orang kat sana. Dia kata, no Syam, no. Kita tak ada orang kata. Semua orang lepak kat luar. Tu yang saya tahu tu cerita tu. Dekat Perenyes tu ada satu pakcik tu dia tanya saya. Dia kata kenapa perempuan kena tutup aurat? Pakcik tu tanya. Pakcik tu tanya. Lepas tu Ibrahim tu cakap saya, Syam, kamu nak jawab ke saya nak jawab? Ibrahim ni orang Albania. Ibrahim orang Albania, orang tempatan situ juga. Ibrahim kata, kamu nak jawab ke saya nak jawab? Saya jawab lah, saya jawab. Lepas tu saya cakap kat dia, saya kata macam satu orang nak bagi hadiah kepada satu orang, ikan baluk, hadiah tu cantik-cantik apa semua, dia bagi khas untuk kamu. Dan kamu bila dapat hadiah tu, kamu buka pun rasa berdebar-debar, rasa seronok nak buka. Inilah hadiah kamu tu. Sebab itu khas untuk kamu saja. Macam tu lah juga dengan wanita ni. Oh, pakcik tu punya lah suka. Dia senyum kan dekat saya kan. Dia suka lah jawapan saya tu. Jawapan. Sebab Ibrahim dah warning kat saya. Ibrahim kata, no Quran dan hadis. No nas lah dia kata. Sebab dia orang ni bukan tahu apa-apa. Sebab bagi salam, Bismillah. Ada setengah tu, Assalamualaikum, Bismillah. Dan dia ada yang salafinya tu. Salafi pula, lain pula. Dia ada sana, dia sebab dia terpengaruh dengan Ordon, dia panggil Ordon Jordan tu. Dia belajar kat sana. Balik jadi mufti lah kat sini, kat Albania tu. Dia yang bawa dia yang ni. Jadi dia pakai sembahyang pakai stokin. Ambil uduk. Kuf dia tu dia pakai stokin, dia sapu apa semua. Masa yang jemaah Pakistan datang tu, bila ada satu kes jemaah Pakistan tu dia datang satu kawasan tu, satu kampung tu, tiba-tiba orang Albania tu, orang tempatan situ, orang biasa ni, dia datang, dia jumpa orang jemaah Pakistan ni, minta tolong macam baca-baca doa, minta kat Allah ke apa ke untuk sembuhkan anak dia hari-hari mengigau macam kena nampak benda-benda halus lah kan. Hari-hari nangis, dia kata tak tahu nak buat apa dah. Jadi orang Pakistan tu pergi baca-baca apa semua. Alhamdulillah sembuh lah. Baby tu tak menangis dah apa semua. Esok tu dia ajak jemput pergi rumah, dia nak buat kenduri. Jadi jemaah Pakistan jalan kaki, Pakistan ni pergilah semua pergi rumah dia. First kali hidang air arak. Terkejut lah si Pakistan ni. Dia kata, kamu orang Islam kan? Dia kata Islam. Lepas tu dia kata, ni tak boleh ni, haram ni. Dia bermazhab Hanafi lah sana mazhab Hanafi. Jadi bila kita jemaah Malaysia pergi ke Albania, kita hadapi dua masalah. Bukan dua masalah, maksudnya kita menghadapi dua perbezaan lah. Mazhab punya perbezaan lah ni. Dua tentangan. Dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan kita menghadapi dua tentangan. Jadi dekat satu masjid, contohnya satu masjid, ada orang Salafi. Salafi ni kebanyakan geng muda-muda. Geng muda-muda. Dan satu lagi orang yang mazhab Hanafi, tapi mereka ni orang tua-tua yang ikut ajaran yang lama-lama itu. Ada juga yang masih pegang ajaran Islam apa semua tu. Okey. Jadi bila datang semayang waktu subuh ataupun semayang maghrib isyak yang keluarkan suara kan. Jadi kita mazhab Syafi'i bila amin, kita sebut amin, Fatihah kan. Kita buat jadi sama macam Salafi. Salafi pun amin juga. Salafi pun amin juga. Hanafi dia tak sebut kuat. Jadi orang tua-tua sana marah kat kami. Dia kata kami Salafi, dia memang tak suka Salafi. Orang tua-tua sana. Jadi dia marah kat kami, dia kata kami Salafi juga. Jadi kami bukan Salafi, kami Syafi'i. Jadi itu berlaku satu masalah lah. Jadi macam mana nak hadapi benda tu lah. Ada satu pasal ni di negara lain, ustaz saya cerita lah.
Ustaz saya cerita, Ustaz Ahmad Lufi, Maulana Ahmad Lufi bin Muharram, dia ada cerita kat kami lah. Dia kata dia ada jemaah pergi ke uh, Belanda tu apa? Holland. Surinam. 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 Dulu orang Belanda bawa orang Indonesia, orang Jawa ni, sebagai hamba abdi apa semua tu kan, sebagai ni, bawa daripada Indonesia ke orang Belanda. Jawa pergi ke Belanda. Pergi ke Belanda ke Surinam. Jadi bila bawa tu, jadi masa tu mungkin alat kompas ke apakah untuk arah kiblat tu mungkin dia orang tak pasti. Jadi dia orang buat ikut cara yang kiblat arah di Jawa dia, di negara Indonesia. Faham tak? Jadi salah lah. Salah kiblat lah Salah maksudnya. kiblat lah. Tapi orang-orang Jawa yang ni, dia orang lepas dibebaskan tak jadi hamba, dia orang buat masjid. Jadi masjid tu arah kiblat yang dia orang ingat yang sama macam di Indonesia. Jadi bila dia orang buat tu, jadi bila zaman dah berubah apa semua, maju apa semua, orang-orang muda datang ni, dia kata si kiblat ni salah yang orang lama-lama buat ni. Jadi macam mana nak buat? Jadi dia orang yang orang pakcik-pakcik yang lama-lama ni tetap kiblat dia orang nak masjid tu juga. Nak ikut yang lama juga. Jadi orang yang baru ni, orang muda-muda ni, dia kiblat yang betulnya. Dia jadi makmum dalam satu masjid lain-lain. Dalam satu masjid berbeza semayang lah. kiblat berbeza. Jadi macam mana kita ni sebagai orang nak menyatukan umat kan? Tapi bagus juga lah budak-budak muda ni. Dia nak ubah. Dia tak mengikut sembrono orang lama buat. Oh kita ini betul lah ni. Dia nak betulkan tu bagus lah kan. Surinam tu masjid lama. Masjid baru dah ada ikut yang baru lah. Kalau siapa yang pergi masjid-masjid baru ni. Jadi sebagai kita yang sebagai nak menyatukan umat ni macam mana? Kita tadi kalau kita nak ikut yang pakcik ni, lagi dia yang muda-muda. Jadi kita nak buat macam mana? Sebagai penyatu umat ni kan. Kita nak buat macam mana? Jadi bila kita sampai dekat Surinam, Ustaz beritahu, kita sampai dekat Surinam, mula-mula sekali mesyuarat dengan orang tempatan, dengan orang tabligh dekat sana, nak masjid baru. Tak nak pergi masjid lama. Okey. Tapi seandainya, sebab masjid baru dah memang ni kan, tapi seandainya kalau diputuskan tak ada road kan, terpaksa pergi masjid lama ataupun ada apa-apa masalah, terpaksa pergi masjid lama. Jadi kita ikut yang tu, follow je kiblat dia, follow kiblat yang salah. Sebab dia punya ijtihad tu, ijtihad imam tu dia anggap betul, maka sembahyang kita sah. Dia yakin sah. Berbanding pula dengan khuf. Khuf yang dekat Albania ni, kalau dia sapu khuf dia tu pakai atas token, token dia kena ada syarat. Satu dia dia kuat, dia tahan lasak. Dia bukannya stocking kain tu, dia kena yang kulit tu, kulit dia kulit dan tahan lasak. Dia tak serak ayak. Jadi si yang orang-orang Salafi kat Albania ni, dia sapu atas token. Lepas tu dia jadi imam. Jadi sembahyang kita tak sah. Walaupun kita jadi makmum, belakangkan imam tu, kita ikut imam tu, imam yang tak sah. Okey, tak sah. Tak sah. Jadi cara dia, sebab contoh kita nak sembahyang asing-asing. Lagi dia marah pula. Kan? Kita nak menyatukan umat kan. Betul. Lagi dia marah pula, kita tak ikut dia kan apa semua. Jadi kita sembahyang, kalau kita sembahyang ikut dia, kita pula sembahyang tak sah. Dah kita dah tahu dah, kita kena qada. Maksudnya kita kena ulang balik sembahyang, ataupun bukan qada lah, kita kena ulang balik sembahyang. Ataupun ustaz beritahu kita sembahyang infradi, tapi duduk belakang dia lah. Niat infradi, bukan niat jemaah. Benda tu halus dia punya perjalanan tu kan. Jadi memang mencabar lah dalam tu. Mencabar dari segi nak fiqah, mencabar dari segi nak tahan bau stokin kan. Lepas tu sejuk ke ni, macam tu lah. Saya pernah pergi satu tempat nama Gunung Konespo tu, hari Jumaat. Masa habis sembahyang Jumaat tu, perempuan sembahyang kat atas, lelaki sembahyang kat bawah. Lepas tu orang ramai lah keluar lepas sembahyang Jumaat kan. Lepas tu si Haji Darus ni, dia amir jemaah saya. Jadi dia masa tu duduk dekat tepi tangga perempuan nak turun tu. Bila turun lah, ada satu perempuan tegur Haji Darus, "Assalamualaikum pakcik, apa khabar?" Cakap Melayu. Cerok gunung, cerok ni boleh cakap Melayu fasih.
Lepas tu kita, Haji Darus terkejut lah. Macam mana boleh cakap Melayu? Fasih pula. Memang tak nampak macam orang putih lah. Tak nampak macam orang cakap orang pelat lah. Memang fasih macam lah. orang Malaysia lah. Macam orang Malaysia lah. Lepas tu kita, saya duduk kat Malaysia 4 tahun. Buat apa? Belajar kat UIA. Lepas tu saya duduk dengan orang Melayu apa semua kan. Maksud dia dengan ni lah kawan-kawan Melayu. Tengok ni saya beli baju kat mak saya, baju kurung. Dia pakai, dia tunjuk mak dia pakai baju kurung. Okey. Jadi ada satu yang pasal soalan yang tanya mula-mula tu, belum terjawab lagi sampai sekarang sebab saya cerita perjalanan tu. Soalan macam mana boleh jadi masuk agama tu belum sampai lagi kan. Okey. Bila balik daripada Albania, masa dekat Albania, saya jumpa orang-orang Albania ni, mak bapak lah, saya jumpa mak bapak ni, saya kata hantar anak kamu masuk madrasah, masuk belajar madrasah. Jumpa orang Albania? Orang setiap ibu bapa yang dekat Albania saya jumpa. Ustaz pesan lah? Saya pesan lah, saya minta lah sebab dia orang Fatihah pun tak tahu, apa pun tak tahu, salam pun kadang bagi salam, supaya dia orang tak tahu langsung apa semua kan. Jadi saya punya tu memang itu je, saya punya jumpa mak bapak dia orang, kadang dia orang suka sebab datang orang Malaysia kan apa semua, dia raih kan. Sebab saya jumpa satu profesor. Profesor tu bila jumpa saya dia kata, how about Dr. Mahathir? Masa tu Dr. Mahathir dah berhenti ke? Yang 2003 tu. Pasal belum berhenti lagi, nak dekat berhenti lah. Jadi Perdana Menteri masa tu. Dia kena, dia orang Melania ni dia kena dua tokoh. Orang Albania kena dua tokoh. Satu Tun Dr. Mahathir, satu lagi Siti Nurhaliza. Mana dia tahu? Padahal masa tu mana ada YouTube TikTok, mana ada. Tapi dua ni dia Tun Mahathir memang dia Siti Nurhaliza tu pelik tu. Tun Mahathir sebab dia mungkin pergi keluar kat TV kan, jumpa pemimpin dunia kan. Pasal belajar agama tu. Okey. Jadi pada tahun 2006, saya ustaz saya iaitu Syekhul Hadis Maulana Abdul Hamid, masa tu mudir Madrasah Siptaling. Dia datang keluar 3 hari dengan arwah almarhum Abang Roslan, datang ke Setapak. Jadi sepanjang mereka duduk dekat 3 hari dekat Setapak tu, saya yang banyak nusrah, banyak bawa jemaah pergi sana sini. Jadi saya banyak itilat dengan Maulana Abdul Hamid. Banyak sembang, Maulana Abdul Hamid sembang apa semua, tunjuk ni apa semualah. Dia tanya nak islah diri tak? Nak islah diri tak? Nak baiki diri tak? Nak baiki diri. Nak baiki diri tak? Kata ni keluar 4 bulan 40 hari tak keluar 3 hari apa semua, tak baiki diri tak? Kata baiki, tapi kalau kamu ada masalah dunia dan akhirat, apa-apa perniagaan, rumah tangga ke apa, kamu buat hubungan dengan satu syekh, kamu hantar surat kat dia, dan setiap satu masalah satu soalan. Satu soalan, satu kertas. Dia kamu hantarlah. Jadi nama syekh yang kamu nak pergi rujuk ni, nama dia Maulana Abdul Hamid bin Ishaq di South Africa. Jadi saya pun berurusan hantar surat apa semua. Maulana tu hantarlah surat jawapan. Satu hari dapat surat daripada, saya hantar surat tu dan dapat balik Maulana Abdul Hamid Maulana Abdul Hamid Ishaq tulis kat saya tu, bawah tu tulis Arab. Saya tak tahu lah Arab ni makna apa. Saya jumpa Syekhul Hadis Maulana Abdul Hamid. Dia kata, Ustaz, ni apa ni Maulana Abdul Hamid South Africa tulis ni? Dia kata, doalah dia dalam doa kamu. Lepas tu kat atas tu apa dia ni? Selalu dia tulis dia Nur Hisham. Tapi ni dia tulis dia Maulana Nur Hisham. Dia suruh ambil jadual tu. Itu yang kena selalu jumpa, Ustaz suruh saya ambil masuk madrasah tu. Ambil jadual tu, suruh belajar. Saya masa tu ada anak 5 orang. Jadi macam mana ni, pandai pun tak banyak. Macam mana ni nak pergi masuk madrasah ni apa semua. Saya fikir. Saya nak minta izin kat mak saya. Saya balik masa tu ada kenduri kahwin, ada balik kampung raya kan. Balik, lepas tu tengok mak saya tengok TV9, tanyalah ustaz. Rancangan Pukul 7, tanyalah ustaz. Lepas tu mak saya tengok ustaz tu sembang bagus agama, apa cerita nasihat apa semua. Mak saya kata, ui sejuk ya, mak dia mengandungkan ustaz ni. Kalau mak tahu, mak nak suruh semua anak-anak mak ke-6 ni belajar agama. Saya dengar mak saya cakap tu, saya cakap kat mak saya, mak, Syam Ustaz Abdul Hamid suruh belajar agama, boleh belajar? Pergi belajar. Dah dapat dah. Timing tu cantik lah. Timing tu Okey, alhamdulillah mak saya dah setuju, green light. Lepas tu kedua, macam mana nak dapat persetujuan isteri?
isteri reda kan kita pergi belajar agama kan. Terjejas sikit pendapatan Apa semualah. Bila nak balik daripada Kedah tu, nak balik ke KL, tiba-tiba terbuka cerita ni, ustaz suruh belajar agama. Lepas tu bini saya marah lah. Kenapa nak pergi belajar apa semua, ustaz tak tahu ke gaji abang sebulan pun tak cukup apa semua, anak kita 4 orang 5 orang ni. Saya kata sebab tu ustaz suruh belajar. Lepas tu bini saya tak boleh terima jawapan tu. Tiba-tiba saya terkeluar. Sebenarnya abang dah nak kahwin satu lagi, tapi dah ustaz suruh belajar, tak jadi nak kahwin lah. Tak apa, abang pergi belajar. Daripada kahwin lagi satu, baik belajar. Selamat sikit. Selamat. Jadi dapatlah belajar. Lepas tu masuk belajar tu, alhamdulillah masuk madrasah. Umur masa apa? tu 38. Masa tu 38 masuk belajar madrasah. Satu peristiwa pada 2007 ke 2008, saya tiba-tiba saya rindu kat ustaz saya, Ustaz Abdullah Hizli. Dia mengajar di K4, madrasah tapi sebelah K4. Tiba-tiba saya rasa rindu. Saya tak tahu kenapa, sebab saya macam selalu rapat jugalah dulu kan. Saya kata saya keluar pada rumah, lepas main syak tu saya naik kereta, saya terus pergi Siptaling daripada Ulu Kelang. Saya jumpa Ustaz Abdullah Hizli. Saya jumpa Ustaz, Assalamualaikum. Saya salam-salam. Okey Ustaz, saya nak balik lah. Kenapa? Tak, saya rindu kat Ustaz. Sakarang saya dah jumpa Ustaz, saya nak balik lah. Disebabkan tu, mungkin sebab tu kot, tak tahulah kan. Saya ni lah, Allah bagi juga sebab kita adab dengan guru, muliakan guru ke apa kan. Ni mungkin persoalan orang yang melihat orang macam ustaz ni lah kan. Orang yang masuk tabligh keluar lama-lama berbulan-bulan, lepas tu belajar agama. Macam mana kalau rezeki tu ustaz dah melalui, orang fikir boleh ke hidup ni, anak ramai, isteri tak kerja. Macam mana ustaz punya, kalau mungkin saya tak tahu kuasa Allah tu macam mana kalau dia ustaz? masa saya masa sebelum nak masuk tu, saya tak yakin lagi nak masuk ni. Goyang ni. Kawan saya Dr. Fairul, masa tu dia belum doktor lagi, dia tengah belajar PhD di Australia. Dia kata, ustaz aku suruh aku belajar. Dia kata ustaz saya suruh belajar. Lepas tu macam mana? Pergi. Apa, nanti setiap bulan saya akan pakai jabatan kan, buat bridge design jabatan. Dia kata tak apa, setiap bulan nanti saya bagi satu projek. Setiap bulan satu projek. Satu projek bridge lebih kurang yang pendek-pendek, boleh dapat 12,000, 8,000. Tu dia kata tu baca. Dia kata kat saya, dia bagi saya kekuatan. Saya dengar tu, saya pun semangat lah. Okey, apa jadi terus saya masuk lah. Tawakal lah, pecah mata masuk. Bila masuk tu, jangan kata satu bulan satu bridge, satu design projek 1 bulan, 1 tahun tak ada dapat. Dia bagi semangat. Kita pun tak tahu kata dia janji ke apa kan, tapi baguslah dia bagi semangat gitu kan. Disebabkan dia itulah saya boleh masuk belajar. Kalau dia tak bagi semangat tu, kalau kita dengar macam kalau orang dapat penasihat yang tak betul 25%, habislah kan. Saya tak ada duit. Lepas tu saya menangis dekat majlis karya. Hari-hari, tengah hari, nangis tiap-tiap hari. Tiba-tiba kawan saya dia kata ada satu projek jabatan buat Third Kelang Bridge. Dapat Third Kelang Bridge tu, dari segi amount, fee untuk design jabatan Third Kelang Bridge tu, dia ada box gede besar apa semua tu, 1.2 juta. Allah punya. Kita kena risau pasal rezeki. Saya nak cerita pasal anak ni sebenarnya, sebab bagi saya tu ni momen yang besar. Ustaz ada kehilangan anak kan, anak perempuan Anak perempuan. Saya masa tu hari Jumaat. Hari Jumaat anak saya, dia hari Khamis sebelum tu, hari Khamis dia demam. Hari Jumaat pagi tu dia tak demam. Lepas tu dia tengah buat kerja sikit lah hari Jumaat tu. Jadi saya cuti. Jadi saya tengah buat kerja dalam tu, tiba-tiba orang isteri saya kata, jom bawa nama anak saya panggil Atun, jom bawa Alimah Atun ni pergi hospital Banting sebab dia tak boleh jalan apa semua, dah teruk lah ni. Tapi dia tak demam dah apa semua, tapi dia masuk bilik air pun merangkak apa semua lah. Dia sebab dia saraf, dia asal dia daripada kecil tu saraf tu. Daripada kecil memang sakit saraf tu. Tapi kalau ikut tu dia boleh berjalan sebenarnya. Dia asal boleh jalan. Dia nak meninggal tu dia sakit tak boleh jalan. Dia kata keras macam batu kaki dia, dua-dua dia keras macam batu. Jadi bila saya bawa dia pergi sampai ke hospital, sampai dekat kecemasan tu, bawa
Lepas tu bawa tu masuk tu, lepas tu saya bawa ada anak satu lelaki saya yang kecil, yang nombor 10, nombor 9. Yang tu dia kita nak masuk hospital tak boleh. Jadi kita bawa keluar. Bila bawa keluar, saya nak hantar balik. Hantar balik ke rumah. Jadi perjalanan nak balik rumah tu, isteri saya kata, "Cepat abang, doktor nak jumpa. Sebab jantung dah berhenti. Atun jantung dah berhenti." Lepas tu saya pun patah balik. Sampai-sampai, saya ingat hidup lagi. Sampai-sampai tengok-tengok anak saya dah meninggal lah. Lepas tu saya tak sedih lagi, saya ingat masih hidup. Sebab mata dia tidur macam tu. Dah sampai dekat forensik, pegawai forensik tu cakap, dekat hospital Banting ni, saya dah hidup jaga pegawai forensik ni, saya jaga dekat forensik ni dah berpuluh-puluh tahun, jarang orang mati hari Jumaat. Dia kata, lepas tu ustazah datang nak mandikan jenazah anak saya tu kan. Lepas tu dia panggil saya, "Tengok ni, darah keluar kat sini, Oh. Lepas tu saya kata, okey lah sebab saya tengah fikir nak pengumuman kan, nak siapa nak van jenazah apa semua kan. Lepas tu kan doktor nak cucuk apa semua. Tetapi selepas meninggal, darah tu masih keluar. Okay. Jadi saya tak tahu. Jadi lepas tu ustazah tu panggil bini saya pula. Dia suruh sebab tadi nak angkat. Jadi nak angkat pergi untuk kain kapan kan. Jadi dia panggil isteri saya, dia kata, "Puan, tengok ni. Saya dah uruskan mandi jenazah ramai orang mati. Darah dia orang akan beku. Tapi darah anak puan ni masih mengalir." Jadi bila dia keluar tu, bila kami dah van jenazah sampai nak masuk tu, dah nak belah dah tu kan, nak beredar, si ustazah tu tunggu macam meraihkan sesuatu. Dia macam suka lah, macam padahal tak kenal pun. Dia macam nak babai macam tu lah. Dia macam raikan gila-gila lah. Macam tu punya keadaan. Lepas tu bila sampai dekat kubur, selepas main jenazah apa semua, lepas tu sampai kat kubur, orang kubur, penggali kubur cakap, "Biasa hari Jumaat tak ramai orang. Penggali kubur datang dekat berapa belas orang datang. Korek sekejap, bagi tahu lepas pukul 3.30. Sebelum asar dah siap korek. Pukul 1, declare di pukul 1 lah, doktor declare. Tapi sembahyang jenazah lepas asar. Okay. Sebab datang tu asar sampai kat sana. Jadi lepas sembahyang asar tu sembahyang jenazah, lepas tu ni lah. Jadi si penggali kubur tu cakap, "Jarang ni." Lepas tu dia kata, "Ui, muka berseri-seri ya." Pasal sebelum nak tutup tu kan. Macam tu lah. Jadi meninggal hari Jumaat, lepas tu mudah kan, lepas tu bila malam baru wangi. Lebih kurang 40 hari kalau saya pergi kubur dia, saya balik rumah saya baru wangi. Allah Akbar. Apa kalau boleh share amalan Tak arwah? tahulah, tapi arwah. dia belajar hafal Quran, hafizah di Bukit Canggang, di Madrasah Ustaz Azman. Dan dia sakit, lepas tu dia tangguh sekejap. Dan dia kata kemungkinan dia kalau baik apa semua kaki berubat, dia akan nak sambung belajar hafizah balik, hafal Quran balik lah. Sebelum kita tutup, mungkin seminit kot untuk buku. Ustaz juga ada tulis buku. Setakat ni dah 4 Yang 4 lah yang terbit. Dan yang tadi cerita Albania pun ada buku. Ada. Macam mana kalau nak dapatkan? Nanti dapat link kat dalam YouTube, boleh masuk dalam tu. Ataupun kita pergi ke Facebook. Pesta buku Selangor, Pesta buku Kuala Lumpur. Di PWC bulan 5 tahun depan. Dan dekat Ustaz punya Facebook lah. Facebook nama? Nur Hisham. Nur Hisham NORHISYAM. Okay. Kalau saya ada tersalah ke, menyakitkan hati ke apa ke, ada orang tak senang ke dengan ni kan, kerana penyakit ain ni kita pun tak tahu. Jadi saya minta maaf lah kan, apa-apa tersilap ke, apa ke. Semoga Allah ampun saya. Dosa kita lah. Kita lah kot. Sama-sama lah. Semoga apa yang baik tu boleh ambil manfaat lah. Jadikan itibar dan boleh sampaikan. Betul. Tasbih kifara. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Syukur lantas. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.